Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen, saya Vimalah Kasturi Virasami. Kerajaan disaran menjalankan permurnian agensi kerajaan beberapa kementerian dalam usaha menurunkan perbelanjaan mengurus. Menurut Ahli Parlimen Simpang Renggam, Datuk Seri Hasni Mohamad, antara penyumbang terbesar perbelanjaan mengurus adalah emolumen yang lebih tinggi pada 2024. Mungkin perlu wujudnya performance-based governance atau tadbir urus yang berasaskan pencapaian dalam kalangan agensi-agensi kerajaan agar setiap peruntukan yang diberikan kepada agensi dapat pulangan yang diharapkan, dapat hasil yang memberi impak yang tinggi. Ahli Parlimen Bentong Yang Shafura Uthman membangkitkan isu pembinaan tol Genting Highlands yang hangat diperkatakan. Beliau mahu penjelasan mengenai status pembinaan tol di Gotong Jaya itu. Saya faham pada ketika ini ia telah dikeluarkan stop work order dengan izin oleh pihak kerajaan tempatan iaitu Majlis Bandaran Bentong kerana ia tidak menghantar KM kepada pihak Majlis Bandaran Bentong. Namun saya inginkan penjelasan daripada pihak kementerian, adakah sebarang permohonan daripada pihak Genting Berhad untuk mendirikan tol tersebut dan juga untuk mengutip tol kepada pengguna jalan raya. Isu ini adalah sangat penting untuk kita selesaikan kerana pada ketika ini saya sendiri tidak bersetuju apabila pembinaan tol itu dibuat di kawasan Genting Highlands kerana ia seperti menyusahkan kepada rakyat yang marhen dengan izin yang mahu untuk naik ke Genting Highlands bercuti dan sebagainya. Isu kesulitan dan beban ditanggung pembeli projek perumahan terbengkalai menyentuh emosi Wakil Wang Semaju. Berkongsi tekanan berterusan dialami pembeli salah satu projek sakit di kawasannya, Zahir Hassan, sebab mengenangkan nasib ada sesetengah mereka tidak sempat menduduki rumah dibeli kerana telah meninggal dunia. Kita merakamkan pada mereka yang tak sempat masuk rumah telah meninggal dunia. Jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, insyaAllah jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri pada soalan lisan saya semalam, Selasa 24 Oktober 2023 telah memberikan cahaya kepada nasib projek ini. Beliau mengucapkan tahniah kepada pasukan Task Force KPKT serius menyelesaikan isu projek perumahan sakit. Kejayaan menyelamatkan 256 projek perumahan swasta sakit, lewat dan terbengkalai sebagai satu pencapaian luar biasa. Jaminan makanan untuk rakyat akan dipastikan dalam keadaan yang stabil seiring pelaksanaan rasionalisasi subsidi tahun depan. Dewan diberi maklum langkah penyasaran semula subsidi penting untuk memastikan hanya rakyat yang benar-benar layak sahaja menerima subsidi selain mengukuhkan kedudukan fiskal. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ketika membacakan jawapan bagi Kementerian Ekonomi turut menjelaskan ketika ini terdapat usaha meningkatkan bekalan dan jaminan makanan untuk rakyat berhadapan dengan impak inflasi dengan jangkaan inflasi bagi 2024 adalah sekitar 2.1% hingga 3.6%. Kumpulan wajaran yang menyumbang kepada kadar inflasi adalah barang makanan. Kita juga lihat kalau tengok contoh kerajaan, usaha kerajaan dalam melaksanakan inisiatif usahawan tani Intan di bawah inisiatif pendapatan rakyat yang bertindak sebagai serampang dua mata, iaitu kita juga untuk memastikan mereka kumpulan sasaran itu mempunyai pendapatan yang mencukupi, tetapi pada masa yang sama juga kita kena memastikan bekalan untuk tahun depan itu lebih terjamin.
Kadar inflasi Malaysia setakat September meningkat dengan kadar perlahan iaitu 1.9% yang merupakan kadar terendah dalam tempoh 30 bulan. Penyederhanaan itu disokong penurunan berterusan indeks bagi beberapa komponen. Walaupun pengguna akan mendapat manfaat dari kejatuhan harga barangan dan perkhidmatan atau deflasi pada peringkat awal, namun kesejahteraan rakyat mungkin akan terjejas akibat daripada kejatuhan kadar gaji dan upah atau lebih buruk lagi kehilangan pekerjaan. Ketika ini, negara lebih menumpukan kepada pelaksanaan dasar monetari dan dasar sektoral bagi memenuhi kepentingan negara dengan mengambil kira kedudukan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Tindakan segera dan sewajarnya telah diambil bagi mengatasi masalah tebing runtuh di Batangssadong, Sarawak. Kerja-kerja pembaikan sementara telah menggunakan peruntukan kerajaan negeri. Malah cadangan projek pemuliharaan Batangssadong di Kampung Hilir Serian juga telah dikemukakan. Permohonan ini melibatkan pembinaan suatu perlindungan hakisan tebing sungai telah diangkat kepada Kementerian Ekonomi untuk pertimbangkan dan kelulusan. Pelaksanaan projek ini adalah komitmen kerajaan untuk mengatasi masalah hakisan tebing sungai dengan lebih efektif dan berkekalan. Ia akan memberi manfaat kepada komuniti setempat dan melindungi kawasan daripada risiko hakisan, menjadikannya lebih selamat dan mambang. Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia sedang mengkaji semula syarat dan had pinjaman skim khas pembiayaan rumah pekerja estet. Keperluan bagi membolehkan lebih ramai pekerja ladang layak memohon kemudahan berkenaan. Melalui skim ini, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mudah pada kadar faedah tetap yang sangat rendah, iaitu pada kadar 2% berbanding dengan pelan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank komersial. Tempoh pembiayaan pula maksimum sehingga 35 tahun. Selain daripada itu, skim ini juga membenarkan pembiayaan 2 generasi. Skim ini turut menawarkan pembiayaan untuk membeli hartanah baru, pembelian rumah sub-sales atau rumah yang terpakai dan pembinaan rumah sendiri. Skim pembiayaan dengan dana pusingan berjumlah RM50 juta diperkenalkan sejak rancangan Malaysia ke-10 dan masih diteruskan sehingga kini. Namun kurang mendapat sambutan dalam kalangan pekerja ladang. Sehingga 31 Ogos lepas, hanya 319 pekerja ladang menyertai skim pembiayaan itu dengan nilai pembiayaan RM26.4 juta. Penyediaan lanskap luar bandar yang kondusif berupaya menjana ekonomi sekaligus membuka peluang pekerjaan termasuk golongan belia. Usaha itu diyakini dapat mengurangkan kadar migrasi luar bandar ke bandar. Malah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga komited mengadakan pelbagai program termasuk program Desa Lestari menerusi Dasar Pembangunan Luar Bandar 2030. Pelaksanaan program menggunakan konsep koperasi dalam pembangunan kampung melibatkan 199 kampung di seluruh negara. Alhamdulillah, peningkatan yang ketara berlaku bukan saja dari sudut peningkatan pendapatan, malah juga dari sudut peningkatan peluang pekerjaan. Dan untuk makluman yang berhormat, program ini masih lagi dalam pelaksanaan, yang mana sasaran kita setiap tahun dalam lingkungan 7 ke 10 buah kampung seluruh negara. Dan insya-Allah kita akan kiatkan lagi dengan program-program lain sebab ini bukan salah satu program yang kita buat, banyak lagi program-program lain dalam usaha kita meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat luar bandar. Bagi merancakkan industri pelancongan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sedia menambah pejabat cawangan di setiap negeri.
Menteri Datuk Seri Tiong King Sing berkata bagi tujuan itu, kementerian kini dalam proses mendapatkan kelulusan perjawatan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dan jumlah peruntukan untuk membuka pejabat cawangan. Pembukaan pejabat TM negeri adalah amat diperlukan atas kepentingan pelancongan domestik dan antarabangsa kepada Malaysia kerana pejabat TM negeri berwenang untuk mempromosikan destinasi pelancongan di negeri masing-masing selain menggalakkan penduduk dari negeri tersebut untuk melancong ke negeri-negeri lain di Malaysia sekaligus merancangkan industri pelancongan setempat. 1.9 bilion ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan program air tidak berhasil NRW secara berterusan bagi membantu operator air negeri yang terjejas. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, geran berjumlah 535.4 juta ringgit disediakan untuk penyediaan infrastruktur asas bagi membolehkan pengukuran NRW secara tepat. Kedua yang dilaksanakan secara pemberian insentif melalui KRAM sepadan dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.37 bilion. Sekiranya sasaran NRW yang ditetapkan dapat dicapai, kerajaan persekutuan akan membiayai 50% atau 75% daripada pembelanjaan tahunan bagi kerja-kerja yang dilaksanakan. Untuk menurunkan kadar NRW. Setakat ini, negeri-negeri yang mempunyai nilai NRW sebanyak 40% ke atas meliputi Kelantan, Pahang, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan terus menggalakkan model pertanian pintar dalam industri pertanian negara. Kementerian ketika ini juga sedang bekerjasama dengan para pemain industri berteraskan revolusi pertanian 4.0. Program dilaksanakan di bawah program Smart Sawah Berskala Besar dengan kerjasama syarikat peneraju seperti FGV Integrated Farming di IEDA Seberang Perak dan IEDA Barat Laut Selangor. Menyediakan perkhidmatan drone pertanian khususnya dalam aktiviti pembajaan dan penyemburan racun melalui berbagai jabatan dan agensi KPKM seperti Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA dan juga AIDA. Penggunaan drone ini akan dapat menjimatkan masa dan tenaga selain daripada mempunyai kadar ketepatan dan kecekapan semburan yang tinggi. Komponen lain yang terkandung di dalam model latang ini adalah termasuk sistem pengurusan latang yang dilengkapi sistem benderia atau sensor, mekanisasi dan otomasi perlatangan dan unit khas pengukuhan latang. Berita Parlimen berakhir di sini. Teruskan sokongan dan bantuan kepada rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.